Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Tak sabar nak pergi ke sekolah ya? InsyaAllah lagi 2 minggu je kita akan naik sekolah kan? Jadi Alhamdulillah sihat semua. Jaga diri tau, jangan berjalan-jalan. Hari ni kita akan belajar pelajaran baru tajuk Ar-Riddah atau Murtad. Harap semua sudah bersedia. Jom kita mula. Baik, hari ini pelajaran kita, pelajaran 2 bertajuk Murtad atau dalam bahasa Arabnya Ar-Riddah. Mari kita tengok pengertian Murtad atau Ar-Riddah. Ar-Riddah dari segi bahasa ialah keluar, berpaling dari Islam. Dari segi istilah bermaksud orang yang berpaling dari Islam dan menganut agama lain. Okey, murtad ni bahasa Arab tetapi kita gunakan juga dalam bahasa Melayu yang bermaksud orang Islam yang keluar daripada agama Islam. Okey, jadi maknanya dia berpaling. Berpaling kat sini berpaling tadah lah. Contohnya macam dia daripada agama Islam, dia masuk agama lain atau keluar daripada agama, tak nak ada agama apa-apa. Okay, atau contoh dia orang Islam, kemudian dia nak berkahwin dengan orang India yang beragama Hindu, dia tukar agama dia jadi Hindu. Jadi orang ni adalah orang yang murtad. Dia dikira orang yang berpaling tadah. Orang yang berpaling ni maksudnya macam U-turn lah. Asalnya Islam, tapi dia berpaling tadah, maknanya dia masuk agama lain. Mari kita tengok dalil kesalahan murtad Ar-Riddah daripada firman Allah Ta'ala dalam suratul Baqarah ayat 217. Artinya, dan sesiapa di antara kamu yang murtad, ini berpaling tadah dari agamanya, agama Islam, lalu ia mati sedang ia tetap kafir, maka orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya yang baik di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya selamanya. Nauzubillah. Jadi amaran keras daripada Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ini menyatakan bahawa sesiapa yang keluar daripada agama Islam, dia murtad, kemudian dia mati pula tu, maka walaupun dia hidup selama menjadi orang Islam selama 40 tahun, contohlah ni contoh, dia hidup selama 40 tahun, dia orang yang baik, orang yang solat, jaga amalan, contohlah, ni contoh saja tau. Jadi dia banyak sedekah, pahala dia banyak lah senang cerita kan. Tapi bila sekali je umur 42 contoh, umur 42 dia tiba-tiba nak masuk agama lain atau dia murtad, agama Kristian contohnya. Jadi amal ibadat dia selama 40 tahun yang dia hidup selama ni rosak binasa. Allah tak terima segala amal dia yang baik di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat nanti dia akan kekal jadi ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Maknanya tak ada orang cakap tak ada langsung pahala pada dia. Kita ada hadis mengatakan bahawa apabila orang Islam yang berdosa, dia akan dihukum masuk neraka, dan apabila habis dosanya dibalas di dalam neraka, dia akan dikeluarkan dan masuk ke syurga. Itu orang yang ada iman atau ada Islam bila dia mati. Tapi berat hukumannya bagi orang yang murtad. Orang yang murtad ni dia tak ada chance langsung nak masuk syurga sebab dia mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min zalik. Okey, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyatakan man baddala dinahu faqtuluh. Artinya sesiapa yang menukar agamanya, ini agama Islam, maka bunuhlah ia. Ini adalah hadis yang menunjukkan hukuman bagi orang yang murtad. Daripada Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahawa siapa yang murtad maka dia dihukum bunuh, hendaklah dihukum bunuh. Jadi menunjukkan hukuman ini sangat kesalahan riddah ni atau murtad ni sangat berat kerana membawa kepada hukuman bunuh.
2.3 unsur kesalahan murtad atau aridah. Unsur ni macam asas. Apa asas yang mengatakan seseorang itu melakukan kesalahan murtad? Ada 2 unsur utama. Yang pertama, niat. Niat untuk kufur atau niat meninggalkan agama Islam. Bila seseorang itu ada niat sahaja, jatuhlah hukum murtad ke atas dia. Yang kedua, keluar dari Islam dengan maksud tidak mempercayai Islam dan segala ajarannya. Dia bukannya niat nak keluar daripada Islam, tapi dia menyatakan sesuatu yang menunjukkan dia tak percaya dengan Islam. Dia tak ada niat nak keluar daripada Islam, tapi contoh perbuatan atau kata-kata dia menunjukkan dia tak percaya pada ajaran Islam. Okey, ini adalah unsur utama. Yang pertama niat, yang kedua keluar daripada Islam. Perbuatan atau kata-kata atau niat dia tadi menunjukkan dia keluar daripada Islam. Contoh, tak percaya pada ajaran Islam. Seterusnya, syarat sah berlaku murtad. Okey, murtad ni bukan sembarang lah, boleh jadi kan. Dia ada sah ke tidak, macam orang nikah. Dah lafazkan sah ke tidak. Jadi murtad pun ada juga. Yang pertama ada 3, secara sukarela bukan dipaksa. Okey, jadi kalau sekiranya seseorang itu dipaksa untuk murtad, maknanya orang dah letak pisau dekat leher atau dia diseksa kerana dipaksa untuk murtad, dia tak sah murtad pada dia. Contoh yang berlaku pada sahabat Nabi SAW, iaitu Ammar bin Yasir, yang dia diseksa dengan teruk, sangat teruk, sehinggakan dia terpaksa, tak tahan, dia terpaksa. Orang kafir Quraisy kata, balik pada agama kamu. Ya, dia jawab, balik pada agama aku. Kutuk Nabi Muhammad, dia pun kutuk. Jadi bila sampai sahabat-sahabat dengar, sahabat sampaikan pada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dengar cerita ni, dan kemudian pada satu hari Ammar berjumpa dengan Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya, betul ke kamu murtad? Dia kata tak. Sesungguhnya dalam hati aku langsung tak ada niat langsung, tapi aku tak tahan sebab aku dipaksa. Jadi Rasulullah kata, kamu kena jaga yang dalam hati tu. Rasulullah suruh jaga dalam hati supaya hati dia tak dipaksa. Jangan, maknanya mulut tu boleh cakap sebab terpaksa, tak tahan disiksa. Jadi ini adalah syarat. Kalau orang tu murtad, dia suka rela, tak ada siapa paksa dia. Yang kedua, sah murtad tu bagi orang baligh yang bukan kanak-kanak. Jadi kanak-kanak ni sifatnya mudah terikut. Mungkin dia tak tahu, mungkin dia tak faham. Jadi orang kata, nak masuk agama Kristian tak? Nak. Dia tak tahu nak masuk Kristian tu masuk apa. Contoh, ni contoh. Jadi kanak-kanak tak sah kalau dia kata dia murtad. Yang ketiga, berakal, bukan orang gila. Jadi orang gila, walau dia cakap agama dia ada 10 ke 20 ke, dia kerja Islam ke, besok dia Cina ke, dia Buddha ke, jadi tak sah murtadnya. Jadi ada 3 syarat berlaku murtad: secara sukarela bukan dipaksa, yang kedua baligh bukan kanak-kanak, yang ketiga berakal bukan gila. Okey, seterusnya cara berlaku murtad. Murtad boleh terjadi disebabkan salah satu daripada 3, iaitu pertama, niat. Niat itu ialah cita-cita atau taraddud. Yang ini berbelah bagi. Niat, cita-cita atau taraddud berbelah bagi. Yang kedua, murtad boleh terjadi dengan perkataan lafaz mulut. Yang ketiga, murtad juga terjadi dengan sebab perbuatan atau gerak-geri tubuh badan. Okey, nanti saya akan terangkan secara detail. Okey, keterangannya, apakah yang dikatakan murtad secara niat, cita-cita atau taraddud? Ada 3 kat sini. Niat, cita-cita, taraddud. Dia boleh jatuh hukum murtad dengan niat dalam hati, berkata-kata. Dalam hati kata satu tak seronok lah nak jadi orang Islam ni. Ni contoh ni contoh saja. Tak seronok lah nak jadi orang Cina lah, senang lah, tak payah sembahyang, tak payah apa, contoh. Tu niat. Yang kedua, cita-cita. Cita-cita ni dia nak, dia kata nanti umur aku 25 aku nak jadi orang Kristian, contoh. Tu cita-cita dia.
Yang ketiga, berbelah bagi, taradud. Taradud ni macam kejap nak jadi orang kafir best tak? Macam macam berbelah bagilah, maknanya nak jadi tak jadi, tak boleh. Dari segi Islam, niat bercita-cita apa pun yang nak jadi orang kafir atau apa-apa pun membatalkan syahadah walaupun pada masa akan datang atau esoknya, ataupun belah bagi, nak jadi ke tidak, nak jadi ke tidak untuk menjadi kafir, tapi dia sebenarnya murtad pada masa itu juga. Bila ada niat, ada cita-cita, ada taradud, dia dikira murtad pada masa itu juga. Contoh dia kata dia umur 25 nanti dia nak cuba test masuk jadi Kristian. Sebenarnya bukan umur 25 nanti dia dah dikira murtad. Masa umur yang disebut tu lah umur 20 contohnya atau 25, dia dah balik. Jadi dia dikira murtad, jatuh hukum murtad ke atasnya. Baik, huraian dari segi perkataan. Perkataan ni panjang sikit ceritanya, iaitu ada 6 syarat. 6 contoh seorang itu boleh jadi kufur dengan perkataan sekiranya berkata dengan salah satu daripada contoh ayat berikut. Jadi ada 6 contoh ayat yang kita kena beware, kita kena hati-hati. Jangan sampai kita ada tersebut pun tak boleh. Yang pertama, kata-kata yang mengaku sifat Allah seperti Allah itu ketiga dari ketiga. Allah itu yang ketiga daripada tiga. Ini adalah contoh lafaz orang Kristian. Orang beragama Nasrani atau Kristian, dia percaya Tuhan dia ada tiga. Tuhan dia tiga, mak Tuhan, anak Tuhan, Ruhul Kudus. Jadi maknanya Tuhan tu yang paling besar contohnya. Betul, Tuhan ada anak, Nabi Isa. Benar, Tuhan ada bini, ada tiga. Jadi Tuhan, bila dia sebut Tuhan, tak sebut Allah pun, dia sebut Tuhan, maknanya dia terus murtad sebab mengaku bahawa Allah tu ada sifat yang tak sepatutnya ada pada Allah. Yang kedua, kata-kata yang mengaku dirinya Tuhan. Ni bahaya. Banyak berlaku kes ajaran sesat. Orang tu tiba-tiba hari ni dia kata, akulah sebenarnya semalam mimpi, sebenarnya punya aku ni Tuhan. Dulu ada berlaku di Malaysia, seorang lelaki tu namanya Ayah Pin. Dia mendakwa dirinya dia Tuhan, Tuhan dari kerajaan langit. Jadi itu murtad yang jelas lah. Yang ketiga, kata-kata yang menafikan salah satu daripada sifat Allah. Kita nafikan sifat wajib atau sifat wajib pada Allah. Contohnya kita kata Allah tu tak kekal. Tu menafikan. Kita tahu sifat wajib bagi Allah, Allah wujud, qidam, baqa tu semua, kita rasa takkanlah Allah tu kekal, mestilah Allah macam manusia juga. Jadi bila menafikan pun dengan lafaz mulut, kita dikira murtad. Yang keempat, kata-kata yang menidakkan kenabian seorang nabi dari 25 nabi atau rasul-rasul yang wajib diimani. Tak percaya kepada nabi-nabi, percaya Nabi Muhammad, tak percaya Nabi Isa, percaya Nabi Musa, tak percaya Nabi Nuh. Jadi semua nabi wajib dipercayai, tak ada seorang pun yang kita boleh tidakkan kenabian mereka. Yang kelima, kata-kata yang mengingkari sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama dari segi mensabitkan atau menafikan sesuatu hukum. Contoh, solat itu wajib. Kita kata, takkanlah wajib, susahlah solat tu 5 kali sehari. Jadi, mengingkarinya. Yang disepakati oleh ulama, maknanya tak boleh nak argue lagi. Kalau solat tu wajib, kita kata, tak wajib lah, sunat je kot. Ataupun hukum minum arak itu haram, kita kata makruh je kot, sedaplah arak tu, takkanlah tak boleh minum. Jadi menafikan. Jadi menafikan ni nampak macam remeh je. Dia kata dia orang Islam, tapi dia berbahas pada perkara yang telah disepakati oleh ulama. Benda yang haram dihalalkan, benda yang halal diharamkan. Yang keenam, kata-kata yang menolak Al-Quran sebagai kalamullah. Tak percaya bahawa Al-Quran itu ialah kalam Allah. Ini adalah salah satu daripada perkataan atau lafaz-lafaz yang disebut oleh manusia yang menyebabkan dia jatuh hukum murtad. Dan yang terakhir, cara atau 3 perkara yang menyebabkan jatuh hukum murtad ialah yang ketiga, perbuatan. Dari segi perbuatan, niat tak ada, mulut tak sebut,
tapi dia melakukan apa-apa perbuatan yang menjadi amalan khusus orang kafir dengan sengaja, seperti menyembah berhala, matahari, bulan atau bintang dan lain-lain. Maknanya dari segi gerak-geri badan, dia melakukan perbuatan sembahan orang kafir. Contohnya, dia pergi ke kuil, dia sembah patung. Jadi dia ikut je perbuatan. Dia tengok kawan dia buat, dia pun buat. Jadi walaupun dia kata, tak tahu pun, tapi sebenarnya telah jatuh hukum murtad. Sebab kita tak boleh sembah selain Allah. Even kalau kita tengah solat pun, kita tak boleh ada benda-benda depan kita yang menyebabkan gangguan seperti menyembah. Jadi orang kafir memang jelas dia sembah sesuatu. Kalau kita nampak, tengok gambar lah, kita tak pernah pergi mungkin ke kuil atau dekat tokong atau dekat gereja pun, dia ada sembahan dia. Contoh, dia ada patung, dia ada salib, dia ada macam-macam lah yang dia sembah. Jadi bila kita membuat perbuatan tu, contohnya sujud, sujud memang habislah. Kita sebagai orang Islam, dari segi perbuatan, kita tak boleh tunduk kepada sesuatu yang lain lebih daripada kadar separuh rukuk. Rukuk kita memang kira macam tu, bukan sujud rukuk. Separuh badan sebelum sampai rukuk tu pun dah dikira menyembah. Jadi kita tak boleh. Sebab itu kalau kita hormat dengan orang pun, kita tak boleh tunduk pada orang. Contoh macam budaya orang Jepun. Orang Jepun tu sebenarnya ibaratnya dia memang dia hormat, tapi dia sembah atau dia tunduk tu lebih daripada kadar rukuk. Lebih daripada kadar separuh rukuk. Kita separuh rukuk pun tak boleh. Sekadar mengangguk kepala saja tanda hormat. Kita tengok contoh kalau orang menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong, kita tengok tak adalah dia sembah, walaupun dia sebut dari segi bahasa perkataan tu sembah patik harap diampun, dia tak sembah, dia cuma tunduk hormat sahaja. Dan kadar tunduk hormat tu taklah seperti perbuatan menyembah. Baiklah anak-anak, sekian saja pelajaran kita untuk hari ini. Harap anak-anak semua dapat faham dan kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Untuk minggu ni, cikgu tak tinggalkan apa-apa latihan. Kamu cuma kena fahamkan sahaja tajuk ini sebelum kita pergi kepada subtopik-subtopik di bawah tajuk murtad ini. Jadi sekian saja, kita sudahi dengan bacaan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.